Assalamualaikum, selamat sejahtera semua. Kehadiran awak ni kalau ikut saya punya rekod sekarang ni 36 orang So kita mengharapkan ada lagi lah yang masuk nanti Okay, so hari ni kita akan masuk bab yang baru Kita akan masuk bab baru iaitu bab 10. Tajuk bab 10 adalah gelombang bunyi. 10.1 kita akan tengok ciri-ciri gelombang bunyi. So bila kita sebut gelombang bunyi bila kita sebut bunyi ni semua orang biasa dengar semua biasa dengar perkataan bunyi ni tapi dalam sains ni dia ada istilah ataupun dia ada maksud dia tersendiri So kalau dalam sains bunyi adalah satu bentuk tenaga Bunyi sama dengan haba, dia adalah sejenis tenaga. Okey, so bunyi, bagaimana bunyi boleh dihasilkan? Bunyi boleh dihasilkan apabila sesuatu benda bergetar. Yang mana kalau satu benda itu bergetar, bermakna bunyi akan dihasilkan. Okey, kalau awak tengok macam saya tengah bercakap sekarang ni, kalau saya letak tangan saya dekat leher ataupun awak boleh letak tangan awak kat leher, kalau awak letak tangan awak kat leher tu dan cuba awak kata gitu. Cuba awak buat gitu, nanti awak akan rasa awak akan rasa di bahagian kalau saya sebut kat sini trakea awak ni bahagian trakea ataupun kalau orang lelaki tu ada halkum tu. Bahagian halkum tu awak rasa macam dia vibrate dia rasa dia macam bergetar. So bunyi dihasilkan, bunyi hanya boleh dihasilkan apabila terdapat sesuatu getaran. Jadi kalau contoh awak main alat muzik contohnya kalau awak main alat muzik contoh awak main gitar contohnya, bila awak petik tali gitar tadi, kalau awak perhatikan tali gitar tu dia bergerak. Kalau kata ini tali, kalau kata ini kedudukan asal tali gitar awak kata ada banyak tali gitar awak, so ini kata kedudukan asal tali gitar awak. Jadi bila awak petik tali gitar ni dia akan naik turun So tali gitar awak ni dia akan naik, lepas tu dia balik pada keadaan yang merah ni, lepas tu dia turun balik. So naik turun ni dia akan menghasilkan getaran. Sama juga kalau kata awak main drum kalau kita main drum, bila awak ketuk drum tadi sebenarnya permukaan drum tadi bergetar. So bila dia bergetar maka dia akan menghasilkan bunyi. Ini kalau kita kata alat muzik lah yang biasa. So kita tengok pemindahan bunyi. Kita tengok pemindahan bunyi, bagaimana boleh bunyi tadi boleh dipindahkan. So bunyi juga boleh berpindah Makna bunyi boleh dipindahkan daripada satu tempat ke satu tempat. Tapi bunyi ni kita panggil sebagai merambat Istilah yang kita akan pakai sekarang ni lepas ni adalah merambat. Merambat ni bermaksud bunyi ni boleh bergerak. Kalau kata saya ada kata dari tempat A ke tempat B, maknanya bunyi ni boleh bergerak daripada A ke B dalam bentuk gelombang bunyi. Maknanya kalau kata awak duduk kat A, awak panggil B, B boleh dengar. Kerana apa? Kerana bunyi ni boleh merambat. Tetapi bunyi ni dia tidak macam tenaga haba Bunyi ni dia mesti memerlukan medium. Untuk dia bergerak, dia mesti memerlukan medium. Medium ni adalah bahan perantaraan dia. So untuk dia bergerak, dia mesti ada medium. So medium yang kita ada, kalau kita tengok yang biasa yang selalu kita bincang, medium ada 3. Kita ada dalam bentuk pepejal, kita ada dalam bentuk cair, dan kita ada dalam bentuk gas. So kena ada ketiga-tiga bentuk ni, barulah bunyi boleh merambat. Mana barulah bunyi itu boleh bergerak. Jadi bunyi boleh merambat melalui pepejal, cair dan gas, tetapi tidak boleh melalui vacuum. Nampak tak? So ini yang berlaku kalau kita tengok kalau matahari dan ini bumi di antara matahari dengan bumi ni adalah angkasa lepas kita yang mana tidak mempunyai udara. So bila tidak mempunyai udara bermaksud dia ni kawasan yang antara bumi dengan matahari. Bumi dengan matahari kita panggil sebagai kawasan vacuum. So haba boleh sampai ke bumi. Tenaga haba boleh sampai ke bumi walaupun tidak ada medium. Kerana apa? Kerana haba boleh bergerak melalui sinaran. Tetapi bunyi tak boleh sampai ke bumi. Kenapa tak boleh sampai ke bumi? Kerana dia tidak ada medium ataupun angkasa lepas itu dalam keadaan bunyi ini hanya boleh merambat melalui pepejal, cair dan gas. Melalui ini saja. Dia tidak boleh bergerak melalui vacuum. Apabila lonceng dibunyikan, permukaan logam lonceng akan bergetar. Kata ni logam tu dan ini ada pengetuk dia tu. So pengetuk ni akan ketuk lonceng dengan kuat. Jadi bila lonceng tadi bergetar,
Okey, dia akan menyebabkan zarah-zarah udara di sekeliling loceng juga akan bergetar. So bila dia bergetar, dia akan menyebabkan berlakunya pelanggaran antara zarah-zarah udara yang berhampiran. So bila dia bergetar, so dia pindahkan kepada kawan dia sebelah. Dia pindahkan kepada kawan dia sebelah, dan last sekali bunyi tadi boleh sampai ke awak ataupun boleh sampai ke tempat lain, boleh bergerak ke tempat lain. Getaran ini dipindahkan dari satu zarah ke zarah yang lain bersebelahan untuk membentuk gelombang. Dia akan wujud satu gelombang. Jadi gelombang ini, mana gelombang ini akan bergerak, mana boleh sampai ke telinga awak. Itu dia punya bagaimana bunyi tadi merambat. Maknanya dia bergetar. Bila objek tadi bergetar, dia akan menyebabkan zarah-zarah di sekitar dia juga bergetar. So bila zarah-zarah dia bergetar, dia berlanggar dengan zarah yang bersebelahan dengan dia. Jadi dia akan pindahkan getaran tadi kepada kawan-kawan sebelah dia. So bila kawan dia bersebelahan tadi bergetar sama dan berlanggar pula dengan zarah yang lain, so yang lain semua akan bergetar. So bila getaran ini dipindahkan, kita panggil bentuk gelombang. Sampailah kat telinga awak. So macam ni, macam contoh gambar rajah saya ni. Maknanya kalaulah bunyi tadi, kekuatan bunyi tadi dia bergantung kepada keadaan jirim tadi. So kalau kata pepejal, kalau kata pepejal, dia bunyi tadi dapat dipindahkan dengan lebih cepat. Kenapa pepejal ni bunyi dia lebih cepat dipindahkan? Kerana zarah-zarah dia duduk, kerana zarah ni duduk dekat-dekat. Jadi bila duduk dekat-dekat, dia berapat-rapat. Jadi bila dia bergetar, dia terus bersentuhan dengan zarah-zarah yang di sebelah dia. Jadi sebab tu kita boleh dengar dengan lebih kuat kalau kata kita melalui pepejal. Lepas pepejal, yang keduanya adalah cecair. Yang sederhana adalah cecair. Kenapa? Sebab zarah dia duduk jauh sikit daripada pepejal. Maknanya zarah cecair ni dia kurang rapat. Cara pemindahan dia tadi untuk dia berlanggar tadi, dia agak lambat dia berlanggar. So bila dia lambat berlanggar, jadi pelanggaran yang perlahan tadi, jadi dia punya bunyi itu akan bunyi lagi ataupun lagi lambat, ataupun bunyi tadi lebih perlahan kalau kita bandingkan pemindahan dengan pepejal. Dan yang paling perlahan ataupun yang sangat perlahan adalah melalui gas. Melalui gas. Sebab apa? Sebab zarah-zarah dia sangat jauh. Kalau awak tengok ini pepejal, tengok kedudukan zarah-zarah dia lebih rapat. Cecair dia jauh sikit jarak antara zarah-zarah, dan dalam gas dia sangat-sangat jauh. Sangat jauh. Jadi dia lambat. Yang ni bergetar, zarah duduk kat sini, dia nak berlanggar tu agak lambat. Jadi pepejal yang paling cepat, cecair yang sederhana, perlahan, dan yang sangat perlahan adalah gas. Boleh? Sampai sini boleh tak? Boleh tak? Boleh. So kita teruskan lagi. Kita teruskan lagi dengan pantulan dan penyerapan bunyi. Pantulan ni bermaksud bunyi tadi kalau dia kena sesuatu permukaan, dia boleh bertukar arah gerakan dia. Kalaulah kata saya ada dinding, ni bahagian dinding. Kalau kata saya ada dinding di sini dan saya ambil dua silinder, dua silinder yang berlubang, saya letak bunyi jam kat sini ke yang bunyi tik 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 tadi, dan saya letak telinga saya dekat sini. Saya letak telinga saya dekat sini. Saya letak telinga kat sini. Jadi oleh kerana bunyi ni boleh dipantulkan, jadi gerakan gelombang bunyi daripada jam ni dia akan pergi ke sini dan dia kena dinding ni. Bila dia kena dinding ni, dia akan dipantulkan masuk ke dalam terowong ni, masuk dalam silinder yang berlubang ni, dan dia akan sampai ke telinga saya. Ini yang dimasukkan dengan pantulan. Maknanya bunyi ini boleh dipantulkan. Bunyi boleh dipantulkan dan diserap apabila terkena pada permukaan sesuatu objek. So bila masa dia dipantulkan dan bila masa diserap, bagaimanakah permukaan yang menyebabkan bunyi boleh dipantulkan dan bagaimanakah permukaan yang menyebabkan bunyi tadi boleh diserap? Dia berbeza. Dia berbeza. Sifat ini adalah sama dengan sifat cahaya. Sama. Maknanya kalau dulu cahaya boleh dipantulkan, maka bunyi juga boleh dipantulkan. Jumlah bunyi yang dipantul atau diserap bergantung kepada permukaan objek. Permukaan yang licin dan keras adalah pemantul bunyi yang
baik. Sebab tu kalau kita pindah rumah, contohnya kita pindah rumah, bila kita pindah rumah, rumah kita kosong, cuba awak bercakap dalam tu. Awak boleh dengar gema, awak boleh dengar gema. Ataupun awak pergi tepi-tepi gunung, kalau awak tepi gunung, awak bertempik, awak akan dengar suara awak balik. Awak bunyi suara awak berdengar berulang-ulang. Okey, itu contoh pantulan bunyi. Okey, permukaan yang lembut dan kasar menyerap bunyi dengan baik. Jadi sebab tu bila kita masuk rumah yang kosong, bila kita bercakap, kita akan dengar gema. Tapi bila kita pindah masuk ke rumah, kita dah masukkan sofa, kita pasang langsir, kita ada permaidani, kita ada kerusi, meja, kita ada macam-macam yang dalam rumah kita tadi. Kita cakap tak ada gema dah. Kenapa tak ada gema? Sebab bila kalau kata ini kain langsir rumah awak, kalau kata kain langsir awak, contoh ini kain langsir rumah awak. Kain langsir ni dia adalah lembut dan kasar. Jadi bila kita bercakap, kalau kata ini awak bercakap, so suara awak tadi, gelombang bunyi tadi, dia akan pergi ke dia akan pergi ke kain langsir awak. Jadi kain langsir tadi dah serap bunyi tadi, jadi tidak ada yang dipantulkan balik ke telinga awak. Sebab tu awak tak dengar gema tadi, awak tak dengar. Jadi awak pegang dua konsep. Pertama, keras dan licin pemantul bunyi yang baik. Lembut dan kasar adalah penyerap bunyi yang baik. Sampai sini ada soalan tak? Ada nak tanya apa-apa tak? Tak ada Tak ada Okey, kita sambung dengan 10.2. Kita sambung dengan 10.2, kenyaringan dan kelangsingan bunyi. Kenyaringan dan kelangsingan bunyi. So apa yang dimasukkan dengan kenyaringan? Apa yang dimasukkan dengan kenyaringan dan apa yang dimasukkan dengan kelangsingan? Ada dua istilah dekat sini. Kita akan tengok nanti. So telinga kita mampu membezakan bunyi-bunyi yang didengar kerana bunyi mempunyai kekuatan dan kelangsingan yang berbeza. Kadang-kadang kalau kawan awak bercakap dalam kelas, kita duduk beramai-ramai, bercakap ramai-ramai, awak boleh tahu ini suara Mubin, ini suara Masyuk, ini suara Diana, ini suara siapa lagi, Saifuddin. Awak boleh bezakan antara suara-suara kawan awak ni. Kenapa awak boleh bezakan? Kenapa awak boleh bezakan? Kerana kekuatan dan kelangsingan suara tadi ataupun gelombang bunyi yang dihasilkan tadi adalah berbeza. Tak sama. Dia ada yang suara bunyi kasar sikit, bass, suara dia bunyi gitu. Ada suara yang bunyi nyaring. Jadi itu yang menyebabkan kita boleh membezakan dia. Kekuatan atau kelangsingan kenyaringan bunyi, kekuatan atau kenyaringan bunyi yang dihasilkan bergantung kepada amplitude gelombang bunyi. Kekuatan dan kenyaringan bunyi. Ini awak pegang ni dua. Awak akan jumpa dua konsep ni kejap lagi. Kekuatan atau kenyaringan bunyi yang dihasilkan bergantung kepada amplitude gelombang bunyi. Satu lagi, kelangsingan bunyi pula bergantung kepada frekuensi gelombang bunyi yang dihasilkan. Kekuatan dan kekuatan atau kenyaringan bergantung kepada amplitude. Bergantung kepada amplitude. Manakala kelangsingan bergantung kepada frekuensi. Kelangsingan ni masuk di mana? Sekarang bunyi bass. Suara saya ni, ini masuk kelangsingan bunyi ni. Bass sekarang bunyi itu kalau dia beza dengan itu kelangsingan. Itu kelangsingan. Kalau kekuatan tu maknanya saya kuatlah tu tapi sama kelangsingan dia sama tetapi kekuatan atau kenyaringan dia berbeza. Boleh tak? Dapat tak ni maksud saya ni? Kalau kekuatan ni contoh itu kekuatan. Sama bunyi sama, bunyi yang sama tetapi kekuatan dia berbeza. Kalau kelangsingan itu kelangsingan.
kelansingan. Maknanya satu bunyi yang kasar, besar, satu lagi bunyi yang halus. Okey, boleh tak? Boleh. Okey. So, itu beza antara kekuatan ataupun kenyaringan dengan kelangsingan. Okey. Kenyaringan ataupun kekuatan bergantung kepada amplitud gelombang bunyi. Kelangsingan bunyi bergantung kepada frekuensi. Dan frekuensi ni diukur dalam unit Hertz. Hertz ni adalah unit kepada frekuensi. Mana kalau awak tengok belakang dia ada Hz itu adalah simbol dia. Nama panjang dia adalah Hertz. H-E-R-T-Z. Okey, kita tengok kita tengok. Ini bunyilah ini yang saya cerita awak. Bunyi lembu melenguh. Bunyi lembu melenguh ialah bunyi berfrekuensi rendah. Lembu melenguh. Melenguh ni dia bunyi lembu lah. Moh. Itu yang kata-kata frekuensi dia rendah. Moh gitu. Dia bunyi bass lah. Kalau gitar tu yang tali tebal. Kalau gitar tu, kalau awak main gitar, awak petik tali yang tebal tu, yang awak panggil bass. Kalau yang frekuensi tinggi, kenyaringan dia tinggi ni, kelangsingan dia tinggi ni, dan kenyaringan dia tinggi, yang tali nipis. Ni. Okay. Bunyi tikus mendecit ialah bunyi berfrekuensi tinggi. Mendecit, pernah dengar bunyi tikus tak? Yang dia bunyi macam bunyi itu lebih tinggi daripada bunyi lembu. Ini saya dah explain dah tadi. Okey, kita teruskan. So, apa itu amplitude? Itu soalan dia. Itu yang saya nak tanya tadi. Itu soalan dia. Cikgu sebut amplitude. Tapi apa itu amplitude? Dan apa itu frekuensi? Ni. Okey. Saya sebut ni kekuatan atau kenyaringan bunyi yang dihasilkan bergantung kepada amplitude bunyi. Amplitude gelombang bunyi. Manakala kelangsingan bunyi pula bergantung kepada frekuensi. So, what is amplitude dan apa itu frekuensi? Nampak tak? Okey. So, bila saya kata amplitude, kita tengok satu-satu. Saya perkenalkan awak satu-satu. So, amplitude ni, bila saya kata amplitude, okey. Kalau saya buat graf, nak senang saya buat graf. Saya buat graf macam ni. Saya buat graf kat sini. So, ini adalah masa. Contoh ini masa 1 saat. 2 saat, 3 saat, 4 saat, 5 saat. Dia ada 2 graf mesti ada paksi X dan paksi Y. Mesti ada 2 macam ni. Jadi kalaulah kata saya bercakap, yang saya kata tadi dalam gelombang bunyi. So, bila saya cakap, gelombang tu akan naik macam ni dan dia akan turun. Betul dia akan naik, dia akan turun. Dia akan naik dan dia akan turun. So, yang mana satu amplitude? Yang mana satu adalah amplitude? Amplitude ni adalah tinggi gelombang. Amplitude ni adalah tinggi gelombang. Tinggi gelombang. Ini amplitude dia. Sini satu, atas satu, bawah satu. So, ini adalah amplitude. Ni tinggi gelombang ini. Tinggi gelombang ni. So, semakin tinggi amplitude, semakin tinggi amplitude ni, maka semakin tinggi bunyi kenyaringan dia. Semakin nyaring dihasilkan. Bunyi yang dihasilkan semakin nyaring. Amplitude gelombang meningkat, amplitude dia meningkat, maka kenyaringan dia semakin bertambah. Ni maknanya kalau saya kata, kalaulah dia punya gelombang ni naik macam ni, dia makin tinggi, yang biru pula dia makin tinggi macam ni, bermaksud kenyaringan dia bertambah. Maknanya puncak gelombang ni tinggi, semakin tinggi puncak gelombang ni, ataupun yang kita panggil sebagai amplitude ni, maka bunyi yang nyaring dihasilkan. Ini hubungan dia. Ini hubungan dia. Maknanya semakin tinggi, kalaulah kata saya bagi awak soalan, contoh awak ada nampak soalan macam ni, satu dia bagi gelombang macam ni, awak nampak gelombang macam ni, dan satu lagi dia bagi yang sama juga tapi ketinggian amplitude lagi besar macam ni. So, soalan dia yang mana lebih nyaring,
yang mempunyai amplitude yang besar. Amplitude yang besar ni bermaksud puncak ke puncak. Ketinggian gelombang. Maknanya kalau dia lebih tinggi amplitude dia, maka dia punya bunyi lebih nyaring. Okey, itu yang pertama. Frekuensi pula yang mana? Frekuensi ni bilangan gelombang bunyi yang dihasilkan dalam masa tertentu. So kata kalau kita ambil masa 1 saat. Okey, katakan dalam masa 1 saat. So okey, macam ni. Nampak tak pensel merah ni? Okey. So ini masa 1 saat, 2 saat, 3 saat, 4 saat yang saya cerita tadi. 1 saat, 2 saat, 3 saat dan 4 saat. Okey. So kalau dia bergerak macam ni sampai dekat 1. Ini 1 je. 1 je dia ada gelombang. Dia naik macam ni. So maknanya ini amplitude, ini amplitude. Berapa ada gelombang? Ada 1 je gelombang dalam 1 saat. Dia ada 1 je gelombang dalam 1 saat. Ni je. Dalam 1 saat ada 1 gelombang. 1 gelombang, 1 gelombang. Nampak tak? Okey. Tapi kalau kita cakap lagi, ada lagi 1. Dia macam ni. Sama juga bentuk dia. Okey. Ini 1 saat, ini 2 saat, ini 3 saat. So apa yang berlaku adalah dalam 1 saat ni dia ada banyak gelombang macam ni. Macam ni. Dia masuk macam ni, banyak. Gitu. Maknanya kalau ini ada 1 gelombang dalam 1 saat, yang ini ada mungkin ada 1, 2, ada 3. Ini ada 3 kali gelombang tadi berlaku, ada 3 kali gelombang tu berlaku dalam tempoh 1 saat. Itu yang dimaksudkan frekuensi. Berapa banyak gelombang yang dihasilkan dalam masa 1 saat ataupun dalam masa sesuatu masa tertentu. Frekuensi gelombang meningkat. Bermaksudnya bila makin banyak gelombang dalam 1 saat tadi, ataupun semakin banyak amplitude tadi dalam satu masa, maka semakin langsing bunyi tadi dihasilkan. Maknanya semakin pitch dia tu semakin tinggi. Maknanya kalau kalau sebut maksudnya gelombang tu, bilangan gelombang tu sikit. Tapi kalau sebut itu maknanya lagi banyak gelombang tadi dalam masa 1 saat. Itu kelangsingan. Boleh. Kalau amplitude tinggi, dia lagi kuat suara tadi. Kalau amplitude tinggi, lagi kuat suara itu bunyi. Itu yang katakan kenyaringan. Tapi kalau frekuensi tinggi, lagi langsing. Langsing ni maksudnya lagi kecil bunyi dia, lagi halus bunyi dia. Itu besar bunyi dia. Itu kecil bunyi dia. Faham tak? Faham tak? Faham kesan Doppler ialah perubahan frekuensi yang ketara disebabkan oleh pergerakan relatif sumber bunyi, pemerhati atau kedua-duanya. Ini dimasukkan dengan kesan Doppler. Kesan Doppler ni adalah perubahan frekuensi yang ketara. Perubahan frekuensi yang ketara yang disebabkan oleh pergerakan relatif sumber bunyi, pemerhati atau kedua-duanya. Ini yang berlaku pada ambulan contohnya. Bunyi ambulan, bunyi bomba. Awak naik kereta, awak naik kereta, bila bomba dekat dengan awak bunyi kuat. Bila bomba dekat dengan awak bunyi kuat. Tapi bila bomba menjauhi awak bunyi perlahan. Frekuensi bunyi siren yang didengari oleh pemerhati meningkat apabila ambulan mendekati pemerhati pegun. Maknanya kalau awak tidak bergerak, maknanya awak tak bergerak. Tapi ambulan bergerak. Bila ambulan bergerak, awak akan dengar frekuensi dia. Frekuensi dia tinggi. Frekuensi dia lebih tinggi. So bila frekuensi dia lebih tinggi, maknanya awak dengar dia nyaring. Nyaring. Awak akan dengar bunyi siren dia tu lebih nyaring. Dia bunyi gitu. Kenapa? Sebab satu bergerak, dan satu lagi tidak bergerak. Bermaksud maknanya ni disebabkan oleh pergerakan relatif sumber bunyi, pemerhati atau kedua-duanya. Maknanya salah satu tak bergerak, salah satu bergerak, ataupun dua-dua bergerak. Dalam kes ni ambulan ni bergerak, awak tak bergerak. So bila dia dekat awak, frekuensi siren bunyi yang didengari oleh pemerhati meningkat. Bila mendekati awak yang pegun ni, mana pegun ni awak tak bergerak lah.
Dia lebih nyaring bunyi dia. Tapi bila dia melepasi awak, frekuensi bunyi tadi yang didengari oleh pemerhati kurang. Kurang apabila dia melepasi awak. Maksudnya masa dia nak sampai ke awak ni, yang awak dengar sini ni, yang kecil ni, yang saya bulatkan kecil ni, frekuensi dia tu lebih banyak. Dalam satu saat tu awak dengar dia bergetar lagi banyak. So awak dengar dia lebih nyaring. Tapi bila dia lepas pada awak, frekuensi dia ni yang ni lebih besar. Lebih besar. Maksud besar ni kalau kata frekuensi macam ni, dia punya bilangan dia getar, bilangan dia gelombang dia tadi sikit. Frekuensi ni bilangan ni sikit. Kalau dia banyak macam ni, ini lagi nyaring. Maknanya dia punya jarak tu dekat. Okey. Boleh. Saya berhenti dekat 10.2. 10.2. Ada apa nak tanya tak? Tak ada. Okey, so kehadiran ni sehingga sekarang ni 9.45 ni dah ada 52 orang. Biasa saya doakan awak semua menjadi pelajar yang cemerlang, anak-anak yang soleh solehah, mendapat restu ibu bapa, mendapat perlindungan daripada Allah. Moga Allah beri awak kejayaan dunia dan akhirat. Hingga kita jumpa lagi insya-Allah esok hari Jumaat. Awak tunggu makluman daripada saya di Telegram. Hingga kita jumpa lagi esok. Assalamualaikum.